Kan saya tak ada medical cert, saya bukan doktor. Saya tak layak sebenarnya bercakap tentang kesihatan. Tapi saya ada bukti. Ini bukti hidup yang saya berjaya mengembalikan kesihatan saya. Dan alhamdulillah orang cakap makin bertambah muda. Dia sebenarnya kalau kita bertambah sihat, insya-Allah kita akan bertambah muda. Nampak lebih muda lah daripada biasa. Okey? So tadi Lily dah cakap, apakah punca kita jatuh sakit? Inilah dia. Ada tak sebab lain? Tak ada. Tak ada, sebenarnya tak ada. Kalau nak kata cerita pasal pemakanan, cerita pasal lifestyle, cerita pasal apa, ada tak orang cakap kena tidur? Kena tidur awal malam. Ada tak orang cakap pasal tidur awal malam? Ada. Mesti ada. Doktor ada cakap tak suruh tidur awal malam? Tak ada kan? Tidur cukup. Dia cakap tidur cukup. Tapi dia tak cakap tidur awal malam. Lagi apa? Dia ada cakap tak kena berak setiap hari? Tak ada. Jadi sebenarnya itu adalah sebab ataupun punca-punca kenapa kita jatuh sakit. Kita tidur lambat, berak mungkin 2-3 hari sekali. Saya ada jumpa yang 2 minggu tak berak pun. Memanglah. Memanglah jatuh sakit sebab 2 minggu tak berak. Kita bawa toksin dalam badan ni, dalam perut ni. Okey? Sebab tu kita tengok yang boro-boro ni, dia bawa najis dalam perut ni. Kan? Seseorang dewasa ni dia boleh membawa lebih kurang dalam 10 kilo najis pada satu masa. Kan? Cuba bayangkan kalau kita masak. Kalau kita masak kat rumah, kalau kita punya sisa makanan tu, kita tak buang lebih daripada sehari, rasa bau tak satu rumah? Bau. Ini kan pula dalam ni. Kan? Dah diperam-peram lagi kan. Busuk dan membusukkan. Busuk lagi membusukkan. Kan? Tak ada, doktor tak ada cakap. Tapi saya belajar ni, kalau you nak jaga kesihatan dengan betul, maksudnya you kena buang toksin ni badan ni, daripada badan ni. Jadi yang najis dalam perut badan kita ni sebenarnya adalah toksin. Jadi kalau kita tak buang, ke mana toksin tu akan pergi? Toksin ni tahu tak? Encik, apa ni sebenarnya toksin? Toksin ni adalah racun. Racun lah. Kalau kita boleh tak kita minum racun ke apa? Kalau kita minum racun mati lah kan? Tapi kalau kita simpan racun dalam badan kita, lama-lama dia akan menjadi penyakit. Jadi kalau kita tak membuang, contoh sembelit, kita tak membuang, rasa-rasa toksin tu pergi ke mana? Rasa-rasa pergi ke mana toksin tu? Adakah dia menghilang? Dia melekat pada tempat-tempat yang bergerak. Dia akan pergi ke mana-mana seluruh badan kita. Itu yang menjadi penyakit. Kalau contohnya macam penyakit, pernah tengok penyakit arthritis tak? Yang yang kat tangan tak boleh bengkok, sakit, sangat sakit. Kan? Dia punya sendi-sendi dia ada problem. Tahu tak kenapa jadinya penyakit? Yelah, orang cakap, dia ada cakap dia lah. Sebenarnya, kenapa dia jadi macam tu? Sebab toksin tu dah pergi ke sendi-sendi. Dan lama kelamaan, bila bertahun-tahun benda tu tak diuruskan, lama-lama dia jadi penyakit. Macam isteri saya mula-mula, sebelum dia diagnose leukemia, doktor tak tahu masalah penyakit dia. Berkali-kali jumpa doktor. Dia ada timbul gegata, doktor kata dia ada masalah kulit. Kan? Ni tak tahu ni. Yang ke depan dia akan kena kanser. Sampai ke lepas tu 3-4 bulan, lepas tu dia kerja sekejap. Lepas tu balik kampung, jumpa doktor diagnose dia ada leukemia. Tapi asalnya doktor tak jumpa lagi. Dia cakap penyakit yang melibatkan alahan apa semua kan? Alergi. Jadi sebenarnya tak semua doktor dah tahu sebenarnya macam mana uruskan penyakit. Kan? Jadi sebab tu kita kena belajar. Siapa lagi kita boleh harapkan kalau bukan diri kita sendiri? Kalau dalam suatu keluarga ada suami dan isteri, ada pasangan, biasanya isteri kena mainkan peranan sebagai menteri kesihatan. Betul tak? Dia kena tengok anak-anak dia macam mana, kan? Kena tidur awal, kena pastikan berak setiap hari, kan? Okey. So lepas tu toksin ni toksin saya cakap toksin. Yang kedua, nutrisi kurang. Perasan tak? Daripada manakah kita dapatkan nutrisi ni? Pemakanan, betul? Tapi cuba kita perhatikan. Okay? Makanan kita cukup nutrisi ke tidak? Boleh tak? Sebab makanan kita ambil kat sini.
tak seimbang. Bahan-bahan yang sekarang ni memang dah ada toksin dah. Yes, betul. Sebenarnya makanan kita banyak karbohidrat berbanding sayur, buah-buahan, protein. Sedangkan badan kita paling banyak dia lebih perlukan protein daripada karbohidrat. Tapi berapa banyak protein yang kita ambil? Ada kita banyak cukup makan ikan? Tak banyak. Mungkin Kalau dia balik ramai tu sekor tu potong 5 ayam saya potong sebagi sikit-sikit. Lepas tu yang banyak ni nasi. nasi minyak. Rasa tak? Tak percaya pergi kedai mamak tengok orang kalau ambil satu pinggan tu, nasi dia lagi penuh, lagi besar daripada portion ayam dia tu tadi. Sebenarnya badan kita lebih perlukan ayam tu daripada nasi. Sebab tu bila kita makan banyak karbo, kita akan lebih cepat lapar. Sebab badan kita dah proses menjadi gula. Dan kita tak gunakan gula tu untuk tenaga, dan cepat-cepat badan kita akan jadi lapar. And then kita makan lagi satu pinggan. Itu lama-lama badan kita akan meningkat naik. Sebab tu cara nak kurus sebenarnya tak susah. Cara nak kurus ialah dengan cara makan nasi. nak kurus sebenarnya susah. Cuma kurang makan nasi je. Kurang makan nasi, kurang makan tepung. That's it. Dan lebihkan protein. Lebihkan ayam, lebihkan makan ikan. Pernah dengar diet carnivore tak? Carnivore diet. Pernah dengar sih? Dia jadi harimau. Diet harimau. Makan daging je. Sebab tu badan kita akan jadi lebih sharp, lebih kurus. Sebab kita banyak makan protein. Sebab badan itu yang badan kita perlukan pun. Sebab badan perlukan protein untuk membina sel-sel baru. Dia tak perlukan karbohidrat. Karbohidrat ni untuk guna tenaga. Tapi sebabkan kalau kita duduk rumah, kita tak buat kerja apa-apa, jadi tenaga tu akan disimpan menjadi satu, orang cakap, glukagon. Glukagon disimpan dekat hati sebagai glukagon, sebagai lemak. Itu makin lama badan kita makin lama makin naik. Dan kita perhati tak nutrisi kalau sayur tu, berapa banyak sayur kita makan setiap hari? Selai. Okay. Cuba try. Makan sayur berapa banyak sebenarnya kita makan sehari? Selera lah. Ikut selera kan? Kita kan makan ikut keperluan, betul tak? Sebenarnya kalau macam katalah satu ikan tu kan, biasanya kita kongsi berapa orang kan dalam satu family kan, mungkin 3 ataupun 5 orang kan. Tapi sebenarnya untuk keperluan manusia, satu ikat tu kena makan seorang. Memang macam kambing, tak boleh buat apa, memang kena buat apa jadi kambing. Tapi keperluan dia itu. Kan? Lepas tu dengan isu macam-macam, isu macam GMO. Pernah dengar GMO? GMO apa? Genetic Modified Organism. Maksudnya sayur ataupun buah-buahan tu dah genetik tu dah dimodify. Sebab tu bila makanan-makanan seperti ni dah jadi GMO, serangga pun tak nak makan. Sebab dia orang cakap dia punya structure tu bukannya makanan yang sebenar. Tapi kalau serangga tak nak makan, kenapa kita makan? Pernah tak tengok tomato yang disusun dekat pasar tu yang warna colour sedikit, saiz semua? Itulah GMO. Dan benda modify, lepas tu dia cantik, berkilat lah. Berkilat. Serangga pun tak nak makan lah, takut. Kita pergi makan. Cili pun macam plastik sekarang. Cili pun dah macam plastik. Kita tumbuk pun kita tahu dah macam plastik tu jadi. Sayur tu kalau sebenarnya kalau sayur tu banyak yang lubang-lubang, itu sepatutnya kita makan. Tapi kita suka yang cantik-cantik kan. Itu yang datangnya toksin ni. Ni toksin bukan saja kita dapat, kita kurang nutrisi, kita dapat toksin ni. Lepas tu badan kita sakit. Sebab kita tak ada kefahaman tentang tu, kita tak diajar. Daripada kecil tak diajar. Jadi kalau semua orang faham, rasa-rasanya kosong tak hospital benda ni? Kosong. Dan mungkin doktor pun dah tak ada kerja dah. Dekat hospital dia dah bergoyang kaki je tu. Aku bawa grab je lah. Aku bawa grab. Sebab tak ada kerja. Sekarang ni doktor kena stay up dekat hospital 36 jam tak tidur tau. Kesian, dah ada kes mati dekat Indonesia. Lepas tu kita nak salahkan doktor, kita nak salahkan kerajaan. Cuma kita salahkan, kita tak salahkan diri kita sendiri. Kita tak jaga kesihatan kita, betul tak? Betul tak? Setuju tak? Ada pertahan tak? Okey, Ida ada pertahan? Betul ada pertahan? Okey. Okey. Faham kan? Okey. So yang tadi ni dah ceritakan kan? Ni toksin ni. Dalam badan kita ni. Ni lah punca-punca ni.
Especially ni yang biasa ni orang tak nampak daripada makanan lah. Perisa, pengawet, apa lagi? Pewarna, gula, garam. Okey, antibiotik, ada hormon. Daging ayam yang kita makan pun memang ada hormon. Cerita dia sebab nak cocok hormon, nak kasih dia cepat membesar kan. Ini yang menyebabkan badan kita jatuh sakit. Ni apa orang cakap ni? IKS kan? Yang rasa nak cuba diabetes tu, boleh dapatkan diabetes dalam masa 3 bulan. Tapi kena amalkan setiap hari. Boleh kalau InsyaAllah berjaya. InsyaAllah berjaya. Tapi kena buat setiap hari, takut gagal. Yang kecil tu cukup lah. Sehari-hari kena minum. InsyaAllah boleh dapat. Okey? Lagi apa? Bahan kimia dalam air. Sekarang ni kita kena ada penapisan. Kena invest sikit dengan cakap contoh macam kuih ke, koko ke, whatsoever. Lepas tu dengan stres, dengan bahan kimia, dengan sabun, kita tahu tak sebenarnya pun ada menyebabkan toksin. Sebab kita sapu kat kulit dan dia akan terus meresap ke dalam kita punya badan tanpa filter lagi dah, terus masuk dalam darah. Pernah tak gunakan apa? Pencuci macam Dettol kan? Dettol lagi apa? Johnson & Johnson. Tahu tak ni company ni yang biasa kena saman kat luar negara, tapi kita gunakan produk-produk dia. Dynamo. Oh, lagi wangi, lagi kita suka, lagi seronok. Sebenarnya bila kita bau tu, toksin tu masuk dalam badan kita melalui hidup. Lagi suka. Lepas tu ada apa? Pewangi udara dalam kereta, ambipure. Apa jenis pewangi lah. Sebenarnya itu juga menyebabkan toksin ke dalam badan. Tapi kita letak tu sebab teman-teman kena nak bau yang sedap. Sebenarnya ada banyak cara sebenarnya kita nak dapatkan bau yang sedap. Contoh macam pandan kan. Pandan pun boleh pandan. Apa masalah? Baunya lebih natural. Jadi cuba amalkan benda-benda macam ni. InsyaAllah badan kita akan cuba reject toksin tu daripada masuk ke dalam badan kita. Lagi pula makan ubat. Dengan nak tahu sebenarnya ubat yang kita makan tu juga adalah toksin kepada badan kita. Sebab tu lama-lama kesihatan kita makin teruk. Ada tak kita nampak orang makan ubat bertahun-tahun, kesihatan dia makin baik? Ada? Tak ada. Jadi kenapa masih diamalkan benda yang sama? Doktor suruh. Doktor suruh? Ya, betul. Ya, doktor suruh kan. Doktor tu cakap tu macam seolah benda yang betul saja. Kan? Sebenarnya kita boleh reversekan balik penyakit dia, tapi Takutnya aku dia nak pasang. Bahaya tu. ya Allah. Dan ini pergi bertetangga. Bertangga ya, jangan. Jangan. Risau anak siapa tu? Anak siapa? Cuba tengok. Ada yang kaki. Dia pakai benda tu, dia boleh melompat ke Ah, atas. betul. Dan jatuh. Nanti aku sakit kepala lah. Okey, so far so good tak? Faham tak? Inilah punca kenapa kita jatuh sakit antara dia. Okey lagi. Jadi kita dah tahu formula dia ni. Formula dia ialah kenapa kita jatuh sakit sebab banyak toksin dan kurang nutrisi. Itu formula dia. Saya setakat ni dah bertahun-tahun, saya gunakan 11 tahun ni. Saya tak jumpa lagi formula yang lebih baik daripada ni. Okey? Jadi macam mana nasihat? Jadi macam mana nasihat? Kalau tadi punca sakit adalah banyak toksin dan kurang nutrisi, jadi nak sihat, inilah cara dia. Ini cara. Ini cara. Jadi kalau kita nak sihat, kita kena kurangkan ataupun buang daripada toksin daripada badan dan kena cukupkan dalam nasi. Okey? Jadi Lily dah bagi tahu tadi kan? Ini cara macam mana toksin masuk dalam badan kita kan? Okey, makcik tadi Lily dah bagi tahu kan macam mana toksin masuk dalam badan kita kan? Ini cara yang dia keluar ni. Ini tadi. Ni cara dia keluar ni. Melalui 4 cara ni. Tapi cuba bayangkan ni kalau orang tu sembelit. Ni sembelit ni. Ni orang masalah sembelit. Jadi apa yang berlaku? Kalau orang tu sembelit, najis dia akan terbiar dalam dia punya usus ni dan akan diserap masuk ke dalam hati. Nampak ni? Saudara ni yang biru-biru ni. Sebab tu dia akan pergi ke hati
Dan hati adalah penapis darah paling besar dalam badan kita. Jadi bila darah melalui dia, jadi macam mana agaknya kualiti darah yang yang ditapis oleh hati yang kotor? Saya macam mana kualiti? Mesti dia darah dia kotor. Sama juga macam kita punya kowe. Kita punya kowe tu kalau tak diservis, lama-lama filter tu kotor kan? Lama-lama air tu akan jadi kotor juga. Dan dia akan merosakkan seluruh badan kita. Dan so itu akan menyebabkan penyakit kita tak akan settle. Sebab kita bawa toxin ke dalam badan kita. Okey, makcik faham tak? Ha. Lagi satu, kalau macam sembelit yang berdarah tu, apa sebabnya? Jadi kita itu masalahnya. Kalau sembelit darah, kenapa dia berdarah? Kita nak tahu. Salah satu kenapa dia berdarah, najis tu jadi keras. Kalau orang yang normal, okey, orang yang normal, pagi-pagi dia rasa nak membuang dah. Dan dia kalau time membuang tu dia tak perlu meneran. Dia memang keluar memang cantik, lancar. Itu kalau orang yang normal. Tapi kalau kita najis, kita dah keras, itu ya lama-lama kita punya apa, kita buang-buang najis tu dia keluar darah. Biasanya dia akan lama-lama dia akan develop menjadi buasi. Lepas tu lama-lama dia akan jadi kanser. Ya, lama-lama dia akan jadi kanser. Memang. Sekarang ni kanser kolon memang sangat banyak, kanser usus. Tapi sekarang ni, dulu ketika darah tinggi kecil manis, itu jarang. Tapi dah jadi dah jadi biasa. Jadi biasa. Lepas tu saya dengar jantung dulu jarang, sekarang rata-rata jantung. Jantung. Tapi dalam setahun dua ni, saya tengok kanser paling. Ya. Kanser dah jadi macam umum kita, ya lah dalam lingkungan tak kisah apa kan. Tapi memang benda dah jadi biasa. Yes. Sebab kupu kan dalam masa setahun tu sampai 2 orang kena kanser. Jadi dia orang masa tapi memang dia tahu di 3 bulan habis bukan. Dia dah jadi pandemik. Sekarang penyakit dah macam pandemik. Lepas tu satu dia orang buat kemo, bila buat kemo badan kita tak kuat kan. So dia akan attack kita punya jantung. Ya. Sebab dia kata doktor tu sebabkan tu jantung pula. Dan bagus ni sebab dia buat kemo sekarang otak mula muncul. Ya. Itulah sebab kesan kemo. Ya, kesan kemo. Kemo memang ada kesan. Dia kadang-kadang orang kadang tak fikir, dia kata dia punya saudara ke apa ke sakit kanser, pergilah kemo. Tapi yang masalah yang tak faham ni kan, dia tak faham. Jadi dia orang dah ada masalah ni. Dari segi keuangan tu bukan tak ada. Ada. Ya. Tapi bila kata belilah kan, kita bukan macam kita dengar macam ni kan. Kita dengar benda ni, lepas tu dengar apa kan, testimoni yang ada. Kita bercakap dengan dia. Maknanya ni cuba. Sebab tak ada penyakit yang tak boleh ubat. Macam mati kan. Ada tak ada duit, dah tak ada duit. Tapi bila dia meninggal, dia boleh tinggalkan harta sampai ratus-ribu. Ya, Itu yang kadang sampai sekarang dengar tak faham orang Melayu ni. Memang tak faham. Makcik saya pun macam tu. Tak faham. Dia orang sayangkan duit tu. Lepas tu saya kata dengan dia, kata dia kalau kau tinggalkan duit, maknanya waris kau dapat. Kau dapat. Kau dapat, mana kau beri mak beri mak orang lain. Ya. Dia orang tak faham. Memang tak faham manusia Memang, macam tu. itu Dia masalahnya. lebih suka nampak benda tu depan mata dia. Kan? Daripada badan dia sihat. Kan? Itulah memang kena bergaduh lah. Memang kena bergaduh. Nak bagi faham, sebab tu saya datang sini nak bagi faham, nak bagi kesedaran tu. Kalau kita bukan yang kita yang guna duit tu, siapa lagi nak guna? Bukanlah. Adakah kita boleh hidup sampai beratus tahun? Tak boleh, betul juga. Betul tak? Itu yang kadang-kadang marah kan? Kalau katalah anak ke, saudara ke, kena kanser, suki beri, suruh pergi kemo apa semua. Tahu tak kemo tu apa? Sebenarnya kemo tu adalah orang panggil cytotoxin. Cytotoxin tu maksudnya benda yang toksin kepada sel. Dan dia bukan masuk membunuh sel kanser, dia membunuh sel yang baik juga. Sebab tu orang kebanyakan yang buat kemo ni, kebanyakannya akan mati. Betul. Jadi kenapa kita membuat benda yang sia-sia, yang orang dulu-dulu dah buat kesilapan, kenapa kita mengulangi kesilapan yang sama? Sebab kita tak ada ilmu. Kita buat benda ni, kita dengar orang cakap buat ni bagus, semua kita nak cuba apa semua. Lepas tu kita tak dengar cakap doktor apa semua. Dia doktor mestilah dia tahu apa dia cakap, betul tak? Tapi kalau doktor boleh cakap kenapa mana kalau penyakit semua tak settle? Masalah doktor tu tahu peranan apa tu, tapi dia sendiri pun kalau kena dia tak akan buat macam tu. Dia pun tak akan buat. Dia pun tak akan makan ubat yang dia jual. Dia akan makan ubat yang kesihatan ni. Dia akan sekali. Kalau Cina dia akan ginseng ke apa-apa kan. Ya, betul. Memang sebab itu masa itu macam memang bergaduh dengan doktor pakar kan. Jantung tu kan. Saya makan ubat ni sampai mati nanti. Dia tak ada kata sampai lama dia kata dia cakap awak tak payah buat treatment dengan saya, awak pergi tempat lain. Saya kata dengan dia kata sebab dia kata dengan dia ubat dia tak menjamin dia kena bagi kita kan. So bisa
cakap, ini naik, kenapa ini turun, kenapa ini naik kan? Memang pantang lah. Sebenarnya doktor dia nak tengok reading yang cantik aja. Betul. Dia bukan nak tahu kita sihat ke tak sihat. Dia untuk diri dia, Untuk untuk diri makan dia, untuk dia. yes. Kalau tengok dia punya kita ni, reading dia cantik, maknanya dia tu hebat dah, bagus dah. Bagi dia nampak dia bagus lah. Dia Dia nampak dia bagus. Betul dia. Tapi sebenarnya kalau dia sihat, kenapa dia kena makan ubat? Dia cantik, reading dia cantik disebabkan ubat yang dia makan. Kalau orang tu sihat, dia tak perlu makan ubat dah. Reading dia mesti cantik. Betul tak? Saya teringat masa saya pergi sesi dekat Terengganu. Saya tanya soal makcik ni. Saya tengok makcik ni memang jalan perlahan, mata dia pun tak berapa awas. Saya tanya makcik sihat? Makcik alhamdulillah sihat. Apa semua kan? Confident dia cakap macam tu. Kan? Tapi saya tanya dia, makcik makan ubat ke? Makan ubat. Kan? Saya kata, lah tak sihat lah tu, sebab tu kena makan ubat. Macam mana makcik boleh kata makcik sihat? Anaknya doktor. Anaknya doktor. Dia kalau sihat, dia tak perlu makan ubat dah. Abang, cerita yang dekat tu, yang lumpuh, yang koma, Lumpuh koma sama? yang baru meninggal. Dari mama sakit tu cerita yang Ada seorang lagi, saudara isteri saya lah kan. Dia lumpuh koma ni, okay? Sejak daripada isteri saya sakit kan. Masa kena tu, isteri saya kena kanser 2001. Sampai dah tahun lepas dia baru meninggal. Jadi sebenarnya kenapa keperluan kita nak sihat ni? Apa sebab kita nak kena sihat? Tidak. Apa sebab? Nak buat aktiviti harian mudah. Kan? Dia sebenarnya bila kita sakit, siapa yang susah? Diri sendiri. Diri kita kan? Kita susah kan? Sendiri Tapi dan sebenarnya yang orang paling susah ialah family kita. Bukan kita sangat yang susah pun. Family kita. Adakah kita sakit, kita orang cakap, kena buat kerja apa-apa ke? Kena berkebun ke apa, tak ada kan? Mesti kena baring apa semua kan? Tapi yang susah adalah family kita. Sebab tu kita kena sihat sampai hayat untuk family kita juga. Untuk cari duit, untuk apa orang cakap, untuk membina kekayaan, menjadikan diri family kita senang. Semua itu adalah ibadah. Kita nampak semua ada, tak nampak benda itu adalah ibadah. Menjaga kesihatan juga adalah ibadah. Tapi sebab tak ada ilmu, kita rasa semua tentang kesihatan ni kita semua serahkan kepada doktor. Saya dulu masa jadi ejen insurans macam tu lah cik. Saya ingat saya jual kad medical ni, saya kata aku ada medical card ni boleh cover sampai 4 juta, 5 juta kan. Alhamdulillah. So aku beli, aku fikir apa semua, aku tak boleh fikir lah pasal kesihatan. Tapi bila saya sakit, saya tanya doktor. Doktor kata, penyakit saya tak ada ubat. Jadi buat apa saya ada medical card? Pasal tak? Macam orang duduk kan, diorang tak ada benda kan. Jadi diorang hidup memang semula jadi kan. Memang jarang sakit. Jangan sakit. Memang jarang sakit. Orang kata, tapi macam kita ni, kita dah macam okey, umur sekian, okey akan datang, tak siap ambil insurans. Ambil insurans. Kita dah mula takut dah. Yes. Jadi kita dah buat preparation buat tu. Tapi sebenarnya kadang-kadang senang je kalau ikut kan, macam kita lah. Baru Melayu lah, sama Melayu ni kita ubah pemakanan kita sebenarnya. Pemakanan, lepas tu kita ambil pemakanan daripada sumber-sumber yang kita rasa benda tu tak bercampur dengan apa racun apa semua. Kita banyak air daripada segi atau kemudahan dari segi. Tapi makcik, jaga pemakanan saja tak cukup. Saya ada few case yang saya jumpa kanser, dia jaga pemakanan, dia bersenam. Tapi dia kena kanser. Kenapa? Tapi betul, dia faham. Sebab awal macam yang aktif tu kan, boleh dikatakan 6 orang semua kanser. Dan dia mati kanser. Dia aktif. Macam memang tak aktif. Dia orang memang aktif. Lari bersukan lagi. Memang betul. Kita berangkat kerja kan. Tapi semua kanser. Kanser payudara, kanser tu betul. Kadang-kadang kita pun terfikir. Kenapa boleh kena kanser? Memang betul. Memang itu betul. Memang terjadi. Tak ada orang memang tengok family kawan-kawan sendiri. Ya. Adakah itu nasib-nasib? Maksudnya siapa-siapa yang boleh kena kanser? Tak. Maksudnya kita boleh cegah, tapi kena ada ilmu yang betul. Bukan sekadar dengan pemakanan, bukan sekadar dengan bersenam. Takkanlah kita umur dah lanjut ni nak suruh dia semua bersenam. Tak boleh. Saya tercabut kita punya lutut ni kan. Kalau lari-lari tercabut, tahu Excel tercabut. Excel semua lari. Kan? Alignment semua dah lari. Nak lari macam mana lagi? Kan? Jadi kita kena tahu dan belajar macam mana nak jaga kesihatan. Jadi ini salah satu dia kenapa kita kena jaga. Ada sebab kenapa yang perkara ni penting. Kena apa maksudnya banyak toksin dan kurang nutrisi, betul tak? Yang kita nak sihat, kita buang toksin daripada badan. Dan cukupkan nutrisi masuk ke dalam badan. Itu saja. Dan ini cara dia masuk dalam badan kita dan ini cara dia keluar.
Paling besar cari keluar melalui kita punya usus. Jadi kena pastikan kita tak ada sebelit. Tak ada susah pun. Doktor tak ajar benda ni. Kalau cuba tanya doktor cuba tanya doktor, kalau saya tak buang sehari, tak buang 2-3 hari sekali, saya okey tak? Okey je. Normal. Atau habis kita dia kata dia kena minum air banyak. Tak Dia jadi tu. bagi bekal satu bag you makan ni. Tapi logik tak? Kita makan hari-hari, tapi kita buang seminggu sekali, logik tak? Tak logik. Kalau kita nak sihat, kita kena pastikan kita punya tong sampah ni kena kosong. Sebab dia yang membawa toksin. Jadi kalau orang tu ada masalah sembelit, dia susah nak buang kan. Dia asyik buang sakit, lepas tu kena sembelit, kena sampah berdarah-darah. Jadi kena cari cara macam mana nak lembutkan najis tu. Sebab tu kita ada gunakan ini. Barulah sedap sikit nak membuang. Alamak, sedapnya kalau dah tahu ni 10 tahun dulu dah makan dah. Kan? Barulah sedap sikit nak membuang. Yalah, Islam pun kata apa-apa punca daripada perut. Ya, betul. Betul, apa-apa benda penyakit punca daripada perut. Kita memang kena bersih. Jadi kalau kita tak uruskan ini, toksin akan menepik dalam badan dan akan membentuk penyakit. Sebab tu kalau lama-lama yang saya tunjukkan ni tadi, kan nampak ni, connection antara hati dengan usus. Lama-lama kita punya hati akan jadi rosak. Dia terbeban dengan toksin. Okey? Tapi disebabkan hati ini adalah organ yang dia paling last sekali dia kena rosak. Dia maksudnya tempat lain dia akan sakit. Last baru hati. Jadi yang sebenar saya nak bagi tahu ialah kita kena jaga dua organ ni. Hati kena jaga, usus kena jaga. Tapi nak sihatkan hati, usus kena bagus. Itu je. Usus kena bagus maksudnya kita kena pastikan yang kita tak ada sebelit. Okey? Jadi kalau ada sebelit kena settle kan? Jangan tengok Saya saja. 1 hari 4 kali atau 5 kali buang air besar. Tu pun tak betul juga. Sehari okey kalau Boleh sehari makan sekali. je, dia akan makan. Ah. Itu apa sebab? Tak Usus boleh. problem. Usus sensitif problem. Dia kalau sensitif sangat pun tak boleh juga. Jadi ini adalah solution ni. Saya ada solution. Suka tak ada solution? Kalau jumpa doktor nanti akan bagi ubat julak. Macam nak ubat julak? Suka ubat julak? Yang Makcik minum tu tadi Lily buat tu, itu dia bendanya. Blackberry tu. Dia probiotik. Probiotik dan saya bagi tahu okey, lama-lama hati akan jadi rosak macam ni. Sebab kita sambil tak settle, hati akan rosak jadi macam ni. Ini kanser hati. Orang biasa panggil saya kanser hati. Okey? Jadi sebenarnya apakah dia organ yang penting sangat ni? Hati ni. Kenapa penting sangat? Sebab hati dia mempunyai lebih daripada 500 fungsi. Dan ini adalah fungsi-fungsi dia antara dia. Ada tak yang tak penting? Semuanya penting. 500 fungsi yang saya boleh listkan hanya 8. Salah satu dia membuat antibody. Ni antibody ni mana ni? Ada antibody? Tak tunjuk situ. Satu je sini. Salah satu dia buat antibody. Tapi membunuh kuman virus tu Yes. daripada antibody lah. Kalau rasanya kita punya jantung berapa fungsi dah Makcik? Jantung berapa fungsi? Jantung kita ada berapa fungsi? Ada satu je. Pam darah ada fungsi dia. Supply oksigen kepada seluruh badan, betul tak? Buah pinggang ada berapa fungsi? Lagi? Sebenarnya buah pinggang ada 4 fungsi. Dia menapis racun daripada badan. Lepas tu dia membersihkan darah. Yang ketiga dia mengawal antara base dan alkali, asid dan alkali dalam badan. Dan yang keempat, dia menghasilkan hormon. Sebab tu orang yang kena dialisis gunakan mesin tu, lama-lama dia akan sakit. Kenapa? Sebab mesin dia tak boleh gantikan buah pinggang ni. Mesin ada 2 fungsi, buah pinggang ada 4 fungsi. Saya punya pakcik kena dialisis daripada muda sampai dia meninggal. Sampai muda dah dekat 70 dia meninggal. Dengan kulit dia semakin hitam, mata dah tak makin awas, jalan pun dah perlahan, jadi cakap pun perlahan. Kita nak jadi macam tu ke? Kalau kita kata sakit, kita terus mati tak apa. Tapi ni sakit sampai bedridden sampai bertahun-tahun ni, rasa macam mana? Macam isteri saya ni, dia punya jiran dia. Okey, bedridden ni berpuluh tahun. Berpuluh tahun tau. Dia duduk dia terlantar dekat katil berpuluh tahun. Sampaikan isteri saya dah ke hospital pun dia masih bedridden, koma. Sampaikan isteri yang menjaga dia pun dia meninggal. Meninggal dulu daripada dia. Dan anaknya doktor. Anak dia doktor pun dah meninggal.
Tak. Maksudnya nak cakap, maksudnya tak boleh selesai masalah tu kerana yang dibuat lebih kepada elopati sahaja. Tak ada langsung pembuangan toksik tu. Ya. Nampak tak? Sebenarnya kalau kita perhatikan depan mata kita jangan perhatikan family kita je. Kita perhatikan kawan-kawan kita, jiran kita. Dia punya jalan cerita kesihatan tu, dia akan pergi ke jalan yang sama je. Tak pergi mana-mana. Dia takkan mungkin tiba-tiba besok dia dah 10 tahun makan ubat, ikut doktor baik. Tak ada. Biasanya dia akan makin teruk dan makin teruk. Dia nak apa? Dia nak apa? Yang penting kita kena faham lah. Kalau dia nasihat, betul lah. Okay, bila dah faham, ini antara fakta dia tentang hati kita. Yang kita tak tahu tentang hati kita. Jadi cakap tak kat sini. Organ yang paling senyap. Organ yang paling senyap. Maksudnya organ ni, hati ni kalau dia sakit, kita tak rasa sakit dekat hati. Melainkan kalau kita ada sakit penyakit macam kanser ke, stage 3 dan ke atas baru kita akan rasa sakit. Pasal tak? Sebab tu orang sakit kanser hati, doktor akan detect boleh dia sakit kanser tu pada stage ketiga dan ke atas. Stage 1, 2 tak nampak lagi. Sebab saraf tak ada dekat organ hati. Jadi kita tak boleh rasa sakit. Jadi apa? Lagi apa organ yang paling sibuk, dia mengendalikan lebih daripada 500 fungsi. Sebab tu kalau katalah organ hati kita sakit, kan, kalau katalah hati ni rosak ataupun kaput terus tak berfungsi, badan kita akan malfunction, kata akan rosak. Badan kita akan tak berfungsi dengan betul lah. Maksudnya organ lain tak boleh berfungsi dengan baik tanpa hati yang sihat. Maksudnya saya nak bagi tahu macam tu. Jadi kalau kita nak sihatkan penyakit, cara dia macam mana? Caranya ialah dengan rawat hati kita. Tapi kalau nak rawat hati, kena pastikan usus kita kena sihat, kena bagus. Ni tadi siapa? Ni siapa tadi? Lily dah bagi tahu kan? Ini punca antara kenapa hati kita boleh rosak. Panadol. Sama lah ni adik-adik lah ni. Panadol, painkiller, ubat anti kolesterol. Kadang-kadang bacaan baru 7. Dah doktor dah suruh bagi makan ubat kolesterol. Yang tinggi sangat 7. Tahu tak apa kekurangannya? Apa masalahnya kalau kita makan ubat anti kolesterol? Tahu tak? Makcik dia dah makan ubat kolesterol? Dia makan kan? Dia bacaan dah 7, dah baru 5 bulan dah suruh makan ubat anti kolesterol. Sebenarnya, tahu tak apa masalah dia? Yang nama ubat statin ni, dia akan suppress hati kita supaya tidak menghasilkan kolesterol. Okey, hati yang menghasilkan kolesterol bukan daripada makanan. Makanan tu, hanya dia contribute 20%. Lagi 80% dikontribute oleh hati kita yang menghasilkan kolesterol. Tahu tak kenapa kolesterol bertinggi dalam badan kita? Tahu tak kenapa punca dia? Sebab badan kita banyak radang. Bila banyak radang, hati kita menghasilkan kolesterol tu untuk repair radang-radang ni. Ada banyak luka, ada banyak ulcer, digunakan kolesterol ni, hati terpaksa gunakan hasilkan lebih banyak kolesterol supaya badan kita boleh repair kerosakan dalam badan kita. Jadi kalau kita nak turunkan kolesterol, cara ni yang betul macam mana? Jadi kalau kita nak rendahkan kolesterol lagi dalam badan, rasa-rasa cara yang betul macam mana? Adakah dengan cara makan ubat anti kolesterol? Caranya ialah kurangkan radang dalam badan. Itu saja. Radang ni maksudnya dan badan kita panas. Apa saja, apa saja yang melibatkan panas, luka, bengkak, itulah radang. Contohnya macam kita tersepak ni kan, dia macam bengkak tu kan, itu radang lah. Dia jadi bengkak tu, itu radang. Merah. Jadi kita boleh nampak tak kulit, tapi kat dalam badan kita tak nampak. Ulcer boleh nampak kat mulut kan, tapi kita boleh nampak tak dalam badan kita? Tak boleh nampak. Sebab tu orang kena gastrik, sakit makan selalu sangat gastrik sebab ada ulcer banyak kat perut dia. Dia cuma hanya boleh rasa, tapi buat masuk kamera baru nampak badan dia banyak ulcer. Isi saya sebelum kanser banyak ulcer dalam mulut, selalu kena ulcer.
Lagi pula masa kemo, keluar banyak sampai nak buang air besar pun tak boleh. Sebab dekat saluran usus tu banyak ulcer sampai sakit. Dia tak tahan meninggal kan. Sebab tu ramai orang yang kemo imun sistem tak cukup kuat, lama-lama dia akan meninggal. Pukul 2-3 orang. 3-4 bulan. Dapat kita Buat tu mesti meninggal. Kalau sampai 12 kali buat, tinggal tu habis dia tak buat. Buat sumpah tak payah buat kemo, betul tak? Kalau kita dah tahu meninggal, betul tak? Tapi doktor tetap akan propose Dia akan kita tetap suruh juga buat. Kemo, ya. Betul lah, kita fikir, bila kita kata fikir batin ni, memang manusia suka akan batin kan. Kita fikir positif kan. Baik tak payah ambil. Baik tak payah ambil. Baik. So buat kolesterol ni, apakah keburukan ni? Kolesterol ni, buat kolesterol ni. Tahu tak fikirkan? Apa keburukan yang akan dapat lepas ambil kolesterol? Tak tahu. Ada tak doktor bagi tahu? Doktor ada kata baca dulu. Dia buat pinggang. Buat pinggang. Kita doktor tu bagi tahu sendiri itu yang doktor cara kan. Dia tak boleh bangun doktor sangat. Tapi memang doktor lah. Ada tak doktor cakap kalau kita makan ubat kolesterol yang lama ni akan menyebabkan kita nyanyi? Nyanyuk, betul. Pernah dengar. Baru-baru ni pakar daripada Seremban. Kita ada waktu emas kan, ada dia minta produk kepada kesihatan. Dia minta makan yang Dia akan menyebabkan nyanyi. Sebab apa nyanyi? Apakah penjelasan di sebalik itu? Yang menyebabkan kita makan ubat anti kolesterol ni lama-lama akan jadi nyanyuk. Macam mana nak jelaskan? Apakah mekanisme ubat statin ni menyebabkan kita nyanyuk? Okey. So bila kita makan ubat statin akan menghalang hati untuk menghasilkan kolesterol. Jadi apa yang berlaku ialah hati tak menghasilkan kolesterol lah. Betul tak? Jadi yang akan efek ialah otak kita. Kenapa efek? Sebab makanan otak ialah kolesterol. Sebab tu kalau kita tengok kadar rupa otak tu banyak kolesterol. Jadi lama-lama kita akan menyebabkan kita jadi lupa, kita akan jadi nyanyuk. Lama-lama jadi nyanyuk lah. Alzheimer, Parkinson, semua tu akan berlaku. Menyebabkan penyakit-penyakit yang menyebabkan saraf dan sebagainya. Sebab tu kena cari jalan. Jangan sampai bergantung pada statin sampai bila-bila. Kena cari jalan. Sampai bila nak makan ubat ni? Sebab statin tu tak menyelesaikan masalah. Dia tak menyelesaikan masalah. Merosakkan hati. Dia akan merosakkan hati sebab dia suppress hati, tak boleh menghasilkan kolesterol tu. Sebab dia nak menghasilkan kolesterol berdasarkan keperluan badan kita. Bukan salah dia. Salah kita yang tak faham. Kan senyum ni. Sebab saya teringat dia satu ayah saya kata lah. Dia kata makan ubat doktor ni cepat mati. Dia kata. Dia kata dia memang tak suka makan. Dia tak suka makan, dia tak suka ubat doktor. Dia kalau dia kena parang kaki dia tu kat sini besar macam ni kan, terbuka kulit dia tu. Dia ambil parahan dari limau, dia buat tembakau tu semua dia buat sendiri. Dia buat sendiri sebab dia orang hidup zaman-zaman Jepun. Yelah, betul. Kalau ubat ni memang dia tak ambil. Bawa lah ubat doktor. Dan dia rasa macam tiba-tiba kadang-kadang dia sakit kan. Lepas tu dia pergi, doktor kata, pakcik kena jantung. Dia kata, lepas tu dia kata jantung pakcik tak nampak. Kalau pakcik jantung tak nampak, dia kata dah lama kadang-kadang. Dia kata kan. Dia kata macam tu, dia memang tak percaya. Dia apa dia buat sendiri. Dengan semua dia. Tapi alhamdulillah lah kan. Hingga dah sampai masa dia pergi juga kan. Mati ni pergi juga kan. Betul. Sihat ke sakit pergi juga. Lagi ambil ubat doktor, lagi banyak masalah kan tiba. Dia akan menyebabkan lagi banyak komplikasi yang akan timbul. Daripada 2 penyakit tiba-tiba jadi 4 penyakit. Ya. Daripada 4 penyakit tiba-tiba jadi 10 penyakit. Dia tak ada penyakit tiba-tiba jadi penyakit. Jadi kita sendiri kena belajar tentang kesihatan ni. Macam mana nak supaya kita berhenti kepada ubat, berhenti bergantung kepada ubat. Ubat ni bukan sudah jadi kan. Ya. Kan. Yes. Itu je. Ini rosak, itu saraf. Tahu tak? Tapi orang ni faham makcik lah daripada makcik kampung. Dia orang lebih suka pergi hospital satu free. ASK kan. Lepas tu benda semua tak senang kan. Dia tak senang. Makan pun tak senang. Tapi memanglah orang kata senang. Senang tapi dia menghasilkan benda macam tu. Senang kemudian, senang sekarang. Susah kemudian. Dia macam kita jual insurans dulu lah. Masa zaman ni jual insurans, kita jual orang tak nak ambil. Tapi bila sakit, sekarang ni sekarang ni orang nak cari tahun-tahun insurans. orang nak cari insurans sebab dia tahu faedah dia bila sakit di hospital. Bagus kan? Macam ni lah kita nak upah minimum
seminar tu. Bukannya senang. Bukan senang. Bukan Kalau senang. orang betul faham, insya-Allah lah. Kalau tak faham, kena bagi faham lah. Yelah. Masalahnya untuk beli tu, untuk duit tu memang orang ada duit. Kita kenal kan? Ada. Rasa dermaga. Dia tak nampak keperluan makcik. Ni macam bapak saudara ni, bila meninggal kan, barang-barang RM1,000 duit tinggal. Bila sakit tu kan, bila kita kata makan yang ni, tak ada duit, tak Ya. ada astagfirullahalazim, macam apa tu. Dalam duit tu, wali-wali juga kan. Diorang tak mahu guna duit. Oh, dia sayang duit. Dia suka tengok angka. Ya. Manusia dia suka tengok angka. Okey. Betul. Dia suka tengok angka. Itu kadang tangku yang kita memang keluarga payah Dia sikit. kecewa. Dia payah. Tapi bukan dia tak nak makan. Kalau kita beli free, bagi nak. Bagi. Ya. Kalau free nak. Kita dah cerita orang lain kan. Ya. Malu dengan itu lah. Tapi sampai bila kita nak bantu kan. Betul. Dia kena ada lah. Jadi contoh penyakit-penyakit yang orang cakap radang ni, asalnya radang ni pada penyakit arthritis. Ni radang ni. Kalau benda radang yang kita nampak, kalau orang tu boleh nampak luka ke apa ke, tapi ni dekat dalam badan, okey, dekat tulang ni nampak dia ada radang yang merah. Lepas tu rheumatoid arthritis yang jari tak boleh bengkok, jalan pun tak boleh laju pelan. Saya ada seorang sakit rheumatoid arthritis, umur dia muda lagi, 30 lebih. Dah ada api. Bila saya cek dia punya history, okey, tahu tak history dia apa? Sembelit yang kronik. Adik-adik saya memang dia seminggu sekali kan. Sekarang dia dah puan lah. Sekarang dia puan. Berak-berak. Ah. Berak sekali masuk sejam. Sejam. Kena ubat tu, kena betul kan? Yang ni tidur push dia suruh makan tu. Kena makan ni. Memang sangat membantu. Tak percaya tanya orang yang makan ni. Macam Ida ke, Cik Zul ke kan. Okey tak makan ni? Hilang tak sembelit? Dia macam mana dia punya ni, macam ni tadi dia punya servo kan. Dia secik macam ni macam ni. Dalam tu ada berapa tau. Macam ni. Dalamnya 30 secik. Nak bagi ke? Dia buka rasa. Cuba rasa. Ni. Rasa dia pun sedap. Kau mati sekolah kau main dong lagi. Saya nak makan tu tak apa. Macam tak kasihan dah usia kecil tu makan ya Allah. Sampai katanya dia jadi je. Dia macam apa lagi? Kontak berapa harga? 70. 70 sahaja. Itu kalau member kan? Kalau member. Jadi setapak 3 rupiah. 3 kopi. Peti setapak dah 60-70 ringgit. Ha. Kan? Tak faham. Dia apa ni? Nak jadi macam ni? Makcik saya macam ni tau. Dia punya jari dia bukan ke depan, ke belakang ni. Dia jadi macam tu. Dah keras, tak boleh nak buat apa-apa. Atas katil, dari dia macam tu. Ni lagi ni. Ini SLE, lupus. Lupus, penyakit autoimun. Biasanya radang ni semua penyakit autoimun ni. Tahu tak penyakit autoimun? Penyakit autoimun tu maksudnya askar dalam badan kita, dia attack organ dalam badan kita. Contoh kalau dia attack dekat kulit, nampaklah penyakit macam ni. Psoriasis. Kan, psoriasis nampaklah macam ni. Dekat kulit. Ataupun eczema. Jadi dia macam kanser. Dia macam kanser. Sebenarnya dia lebih bahaya daripada kanser. Sebab dia menyebabkan kita punya askar dalam badan kita yang attack badan kita. Jadi kalau dia attack sendiri, dia jadilah macam ni. Arthritis, rheumatoid arthritis. Kalau dia attack dekat ni, dekat lutut, jadilah osteoarthritis. Jadi sakit lutut tau. Kalau jumpa doktor pun, doktor bagi buat apa? Injection dia. Dia bagi injection, tak pun dia bagi steroid. Itu saja. Dia tak ada solution. Sebab mak saya dia kena sakit tu, lepas tu dia pergi jumpa doktor, doktor tu kata tak apa, Masuk buat apa? injection. Lepas tu bila fikir injection boleh baik selama dia kata tak baik, dia kata kita tengok ada gantung, kalau macam tu tak payah buat. Yelah memang tak ada solution. Tapi bila tanya berak okey tak okey, kata okey semua. Tapi tak 3 hari tanya doktor kata okey. Macam mana boleh kata okey tu? Kalau okey, macam mana boleh penyakit macam ni? Dia masalah dia sekarang, semuanya benda dia terjadi daripada perut dah. Perut. Apa yang saya bagi perut? Lepas tu dia efek pada hati. Hati tak boleh keluarkan toksin tu dengan cepat daripada badan. Dan dia akan membentuk penyakit ni lah. Penyakit dia. Okey, sebelum lagi lanjut, macam tu benda tu kan apa, lactobacillus. Kalau macam masalah usus kan, kita kena makan berapa? Banyak satu hari. Itu sebenarnya bergantung pada orang tu sendiri. Kalau dia nak makan banyak ke apa tu. Tapi kita akan prescribe. Prescribe pada makcik kena makan berapa sehari. Saya kalau rasa kalau macam memang dah ada masalah tu, kalau satu dia tak membantu kan cara satu. Satu tak membantu lah. Tapi kalau orang tu ada masalah kronik, contohnya kanser,
Biasanya saya akan suggest makan ni sehari sepotong. 30 Kilo kecil tu. Kena makan sehari sepotong. Baik. 30 tu baik. At least kurang-kurangnya untuk 3 bulan pertama sehari sepotong. Sampailah dia punya sembelit dia okey. Kalau sebenarnya dia juga. Ya, sembelit tu sama. Sembelit ada yang saya punya kes sembelit sampai 3 hari sepotong makan pun tak jalan, flush. Jadi macam mana? Kena tengok bergantung. Saya tak boleh nak prescribe sebab masalah orang ni berbeza-beza. Dia bergantung pada badan tu lah. Yes, bergantung kepada masalah orang tu. Kan? Jadi kalau macam saya makan 10 pun saya rasa nak buang lah. Ada orang sampai kotak pun tak boleh buang lagi. Jadi kita kena tambah lagi. Sampai dia boleh buang. Mungkin, sebab mungkin masalah kita tak sama. Badan memang betul sama tapi dari segi problem tu tak sama. Okay? So yang gastrik ni, nampak ulcer ni dekat dinding perut. Ini yang menyebabkan sakit. Kalau ulcer kat mulut pun dah sakit, ini kat perut. Kita rasa pedih kan. Itu yang seperti. Yang inilah nama dia radang. Jadi hati kita menghasilkan kolesterol supaya dia boleh gunakan kolesterol tu untuk membaiki radang-radang ni. Lepas tu kita makan pula ubat statin, ubat anti kolesterol. Makin banyaklah radang dia ke dalam badan kita. Nampak? Jadi kita buat benda tu tak ada ilmu. Lama-lama penyakit kita akan tak settle pun. Ni contoh penyakit psoriasis, dermatitis, ini semua autoimun ni. Ni penyakit eczema ni. Sekarang ni ramai orang masalah eczema. Pasal tak? Ya. Alah dia. Sekarang ni ada masalah banyak eczema kan? Pasal tak? Lahir-lahir dia eczema. Kenapa? Sebab badan ibu tu dia kotor, dia mewarisi kepada anak dia. Tak nampak lama. So, kita ada dua pilihan macam mana nak merawat penyakit. Sama ada kita nak gunakan hospital ni suppression lah, ataupun kita nak gunakan cara healing. Saya bukan kat sini nak katakan sebenarnya kita tak perlukan hospital. Bukan Tidak ya? Bukan, maksudnya bukan kita tak perlukan hospital. Tapi kita perlukan hospital pada waktu-waktu kecemasan saja. Takkanlah waktu tak kecemasan pun masih nak makan hospital. Bukan setiap masa pun kecemasan. Kecemasan contoh macam apa? Aksiden ke, patah riung, nak beranak ke. Tengok kes lah. Tengok kes. Takkanlah kita setiap masa pun nak pergi hospital. Hospital tu dah penuh, kita tambah lagi penuh. Bila nak settle masalah hospital tak selesai sebab kadang-kadang kita pun tak faham. Jadi sebenarnya ada dua cara. Sama ada kita gunakan hospital ataupun kita gunakan cara healing. Healing kita panggil holistik lah. Jadi macam mana cara keluarkan toksin, bersihkan usus, ambil diet yang sihat, kuatkan badan, tidur awal malam. Tahu tak kenapa pentingnya tidur awal malam ni? Paling lewat tidur berapa? Pukul 10 ke 11. Sebenarnya itu berapa? Paling lewat pukul 11. Sebab apa? Sebab badan kita dia akan mula buat detox. Hati dia akan buat kerja-kerja buang toks racun daripada badan. Daripada pukul 1, daripada pukul apa? 12 sampai pukul 3 kan? Dia buang macam tu. Daripada pukul 12 sampai pukul 3. Tapi dengan syarat kita kena tidur. Kalau tak tidur, hati kita tak buat kerja detox. Deep sleep tau, kena tidur. Saya ada seorang patient ni, dia ada masalah eczema yang teruk. Eczema ada berata-rata dekat pelipat apa semua. Muda lagi dia ada eczema. Saya tanya dia kerja apa? Dia kata dia kerja buat iklan apa semua. Lepas tu saya tanya jadual kerja dia macam mana. Dia kata dia kena selalu kerja dia awal malam. Pukul 3, pukul 4 pagi baru selesai masalah, baru selesai dia bekerja apa semua. Saya kata cuba ubah cara tidur dia, time tidur dia. Saya kata tidur awal malam. Dan pastikan berak lah. Berak tu memang kena buat hari-hari lah. Dia kata berak dia tak ada masalah. Tapi tidur dia ubah pada pukul 11 malam. And since then dia punya eczema ada terus hilang. Senang je. Kita cara ubah benda yang penting ni. Itu saja. Tapi kita tak faham. Kan? Kalau kita tanya doktor, kalau tidur lewat kan, tanya doktor kata tak ada apa masalah. Asalkan tidur kita cukup. Kalau katalah kita tidur cukup, katalah kita tidur siang 8 jam dengan tidur siang 8 malam, mana yang lebih berkualiti sebenarnya? Malam. Sebab Allah jadikan malam sebagai masa tu kita berehat. Tapi yang kita perasan sekarang ni, waktu malam orang buat apa? Cerita Korea kan?
jogging. Ada tengok sekarang yang malam-malam pergi jogging. La ilaha illallah. Main badminton, pergi gym, angkat berat. Astagfirullahaladzim, tadi kau rosak tu ni kan. Rosak. Main kat bawah ni sebab Kan? Tahu tak kenapa saya kata rosak? Sebab bila kita badan kita kerja dengan lebih banyak pada waktu-waktu macam ni, kan? Badan kita akan menghasilkan satu hormon, namanya hormon stres. Yang dipanggil sebagai kortisol. Pernah dengar hormon kortisol? Fatih duduk sebelah ambil je. Ya. Fatih, tahu tak hormon kortisol apa? Hormon kortisol ni sebenarnya badan kita perlukan waktu kita stres. Dan dia tak boleh keluar selalu. Okey, stres tu menyebabkan kita punya jantung bekerja dengan lebih kuat. Okey, jadi kalau orang tu dia bersenam, habis jantung malam, lepas keluarkan badan dengan kortisol lama-lama dia akan jadi apa? Lama-lama jantung akan jadi rosak. Sebab tu ada banyak kes yang orang buat kerja senaman malam dia mati sebabkan jantung. Itulah buat kerja tak guna tak ada ilmu, buat mengikut orang je kan. Allah jadikan malam tu rehat tak rehat. Pergi apa? Budak-budak sekarang ni Kerja. dia malam tu bagi dia happening benda dia. Sebab anak dah dia lepak dengan mama. Biasalah dengan mama kan. Biasalah. Dia kerja, Minum-minum. tujuh, malam Jumpa tu kawan. baca orang enjoy lah. Sekali-sekala tak apalah. Anak kau kan macam tu lah tu. Tahu pun dia. Lagi pula kalau anak kita kerja kilang, tu kita kena perhatikan dia. Kerja kilang ada shift kan. Daripada dia terus merosakkan badan dia kena kerja malam, baik kita semua dia berhenti je cari kerja lain. Setuju tak? Semua tak boleh tidur. Tapi sebabkan keperluan apa cakap kesempitan hidup kan. Masa kerja. Jadi kalau suppression cara dia apa? Cara dia dua ni je. Dia akan melegakan simptom sahaja. Setuju tak? Simptom. Bila penyakit keluar, dia akan mengeluarkan simptom. Simptom yang sakit-sakit. Contoh macam orang darah tinggi, dia akan sakit bahu tau. Bahu dia akan rasa sakit, rasa beban, rasa macam berat, macam tu. Itu simptom. Nak bagi tahu kita yang badan kita ada problem. Tapi kita makan ubat, dia tak boleh selesaikan masalah. Dia hanya boleh melegakan simptom. Kita rasa lah macam tu masalah. Tapi bila tengok, darah tinggi kita tak settle pun. Lagi apa? Meneruskan proses pembentukan penyakit degeneratif. Degeneratif ni apa maksud dia? Penyakit degeneratif. Lili, penyakit degeneratif apa? Penyakit degeneratif itu maksudnya penyakit yang berpunca daripada kemunduran fungsi organ. Fungsi organ semakin mundur. Contohnya macam pankreas, dia patut menghasilkan insulin, dia makin kurang keluarkan insulin. Sebab apa? Fungsi dia semakin mundur. Contoh kereta kita lah, kalau kita tak servis, apa yang berlaku? Dia akan mogok lah sebab fungsi organ dalam enjin tu ada yang problem. Nanti sedang rosak dari ni, sikit-sikit kat sini. Lama-lama tu berjalan kan. Nampak? Sama juga dengan badan manusia. Okay? So kita ada dua pilihan. Sama ada nak pilih alopati ataupun holistik. Okay? Bukan nak kata cara alopati ni tak perlu juga, tapi kena gunakan pada waktu yang tertentu sahaja. Contohnya macam pemantauan pakar lah. Kalau dekat holistik, kita kena belajar jadi doktor pada diri kita sendiri. Best tak jadi doktor je. Nak jadi doktor tak? Untuk diri sendiri. Bukan untuk siapa-siapa. Okay? Pasal punca penyakit, kalau kita tanya doktor kanser, doktor penyakit kanser punca dia apa? Doktor biasa takkan jawab dengan betul. Dia kata kita tak tahu apa punca dia. Mungkin daripada pemakanan, mungkin daripada lifestyle. Kita tak tahu daripada punca mana. Tapi kita tahu kat sini punca dia adalah toksin. Ada punca lain tak? Tak ada, toksin. Lagi apa? Objektif rawatan, hilangkan simptom. Kat sini kita dengan cara penyembuhan yang total. Yang holistik. Nama holistik itu maksudnya apa? Whole, seluruh. Penjagaan keseluruhan. Dari segi pemakanan, lifestyle, tidur, berak. Selama ni berak, orang tak cakap pasal berak kan? Ni Dr. Is cakap pasal berak. Okay. Lagi kecemasan, ni konteks kecemasan sahaja. Ini setiap masa. Lagi apa? Rawatan. Ini ubat, radiasi, ada kemoterapi, ada pembedahan. Tapi kat sini kita keluarkan toksin,
kita tambah nutrisi dan elak kemasukan toksin. Senang tak? Senang je. Lepas tu, kesan rawatan toksin makin bertambah. Betul tak? Ada tak kita makan ubat hospital makin lama kita makin sihat? Tak. Sebab tak sihat, sebab toksin makin bertambah. Makin menambah penyakit. Kat sini, toksin makin berkurang. So kita pilih mana satu jalan yang kita nak. Okey? Dua-dua memerlukan kos. Yang kata percuma. Yang kata yang ni percuma, tak. Ini perlukan kos. Kalau parti ni, kalau kos dia memang lagi besar lah. Kalau Ah, kalau yes. betul pakar tu. Kalau jumpa pakar, mana dia percuma pakar? 20,000, 30,000 dah mungkin tengok juga. Betul. Okey, tadi saya dah cakap, kalau kita nak pulihkan hati kita, kena pastikan usus kita sihat. Tadi ini syarat dia nak macam mana nak pastikan usus kita sihat. Yang pertama, kena berak setiap hari sekali. Okey, kalau dapat 2 kali itu cantik. Tapi at least sekali sehari. Kalau 2 kali itu maksudnya pagi sekali, malam sebelum tidur pun sekali. Okey? Faham Faham Lily? Apa semua? Okey. Yang kedua, kena pastikan buang air kecil setiap hari 5 ke 6 kali sehari. Bila dia buang air kecil 5 kali teringat. Waktu duduk dengan dia dah duduk sekali, 5 kali buang air. Tak apalah, buanglah. Kalau nak buang, tak ada masalah. Okey? Dan yang ketiga, kena pastikan kentut 14 kali sehari. Paling terlebih. Lebih okeylah. Kan? Dia maksudnya 14 kali ni bukan kentut yang kecil-kecil tu, bukan kentut yang kentut yang besar-besar tu. Jangan tahan. Sebab itu adalah toksin. Gas yang dikeluarkan oleh badan kita, yang dikeluarkan oleh usus adalah racun. Kenapa nak disimpan-simpan? Sayang sangat ke? Okey? Nanti dia mengganggu sampai naik ke otak, sampai sakit kepala, migraine apa semua. Okey? InsyaAllah lepas ni kita akan ada pesta kentut lah. Kopi tu akan bantukan kita keluar kentut. Sebab bila dia kentut kecil, dia besar. Yes. Kadang-kadang kita pun temukan gas. Tapi tak adalah sampai 14 kali. So dia ada 5-6 kali kan. Dia kena 14 kali. Dia syarat kenapa 14 kali tu saya tak pasti. Tapi mengikut apa yang saya baca dekat Google, dia kata usus yang sihat memang dia akan mengeluarkan angin 14 kali sahaja. Okey, so far ada apa-apa masalah? Ada persoalan tadi Okey, kalau kita tengok tadi pasal cerita usus ni macam punca-punca penyakit kan. Yang tadi Lily dah tunjuk kan. Okey. Ni saya bagi video ni sebab orang yang ada masalah usus. Tengok Tengok usus orang yang sihat nampak bersih kan. Nampak tengok. Kan ada saudara apa semua. Ni orang perempuan ni umur 35 tahun, ada masalah skin disorder, ada chronic fatigue, lesu yang melampau. Tengoklah tu usus ni teman. Ni dah dimpers. Masuk kamera ni nampak ni dengan kotor apa semua kat tepi najis tak bersih. Kan? Ini masih okey lagi sebenarnya, tapi boleh diuruskan. Uruskan, kita gunakan Litoberry tu tadi. Kita boleh gunakan Litoberry untuk bersihkan kita punya usus. Okey? Nampak ni usus ni. Kan? Jaga lah. Ni masalah parasite umur 49 tahun, ada diabetes. Ni orang penyakit diabetes ni macam ni lah usus dia. Dia ada masalah nervous. Ni lah dia. Tu tadi cacing tadi. Ni dah berminyak tadi. Kalau katalah dah minyak macam ni, rasa-rasa macam mana nutrisi nak serap dalam badan kita? Tak boleh. Ni nak serentak ni makan masa. Berapa banyak lektor nak kena makan. Ini nak makan sekotak dah macam-macam dia minta. Ni ada kandidasi semua 21 tahun. Ada masalah alergi dengan asma. Tengoklah. Umur 21 tahun, usus dia macam ni. Ni polyps. Umur 58 tahun dah hypertension. Nampak? Dah tinggi punya usus dia ni. Ada polyps ni. Dekat usus dia ada tumbuhan. Lama-lama dia biarkan ni, dia akan jadi kanser. Ni chronic constipation, sembelit yang teruk, umur 45 tahun, ada breast cancer. Nampak ni, usus macam ni. Ini dah macam ni, susah nak pulih dah. Teruk. Rasa-rasanya boleh jadi ke dalam masa sebulan dua ni? Macam ni? Tak, dia bertahun-tahun.
Ini chronic constipation sama sebelit teruk dan breast cancer juga. Umur 65 tahun macam ni. Hitam ni dah macam tar dah. Sampai macam tar ni macam ni. Dah macam lost case dah. Macam lost apa, total loss lah. Macam mana penyakit nak pulih kalau usus macam tu? Kan? Sebab tu kena tahu daripada awal ni. Sekarang ni saya datang nak tak kena bayar free je sebenarnya. Kan? Kena pulihkan usus tu. Jangan harap dengan sekotak tu masalah kita akan selesai. Tak boleh. Kena logik sikit. Sebab kalau katalah umur kita 45 tahun, macam saya sekarang ni 45 tahun ni, saya membentuk penyakit, membina penyakit selama 45 tahun. Rasa-rasa nak reverse balik, rasa-rasa berapa tahun dah kena pelukan? 45 tahun lah baru logik. Tapi kita ada produk supaya mempercepatkan proses tu. Tapi janganlah expect satu kotak lektor masalah kita akan selesai semua. Tak boleh sebab penyakit ni nampak ni macam tu. Tahu tak usus berapa banyak? Setinggi kita ada, tapi tak ingat berapa banyak. 3 tingkat bangunan. Ini panjang ni 3 tingkat bangunan. Dan ni bau 2 kan? Cuba tambah lagi setingkat. Tahu tak keluasan dia berapa? Keluasannya seperti sebesar 2 kuat tenis. Rasa-rasanya satu kotak lektor boleh settle tak? Tak boleh lah, logik lah sikit. Memang tak boleh, mustahil. Mustahil. Memang kena banyak sangat makan. Mana dia orang kata kena berkorban. Memang makcik, memang betul. Sebab tu kita kata health is wealth. Sebab tu orang cakap kesihatan tu mahal. Tapi kesihatan yang mahal tu biasanya berlaku kepada orang yang apa? Dia rasa nilai kesihatan tu mahal waktu bila? Dengan sakit. Waktu dia sakit. Tapi kalau waktu sakit, patut tu waktu bulan dia tak ada. Dia tak ada. Itu yang paling malang sekali tu. Itu kesedaran yang malang. Sebab tu kita macam saya balik semula. Yang ni apakah kejayaan yang sebenar? Kejayaan yang sebenar adalah kita ada wang, masa dan kesihatan. Betul tak? Kita cari wang dan masa ni tanpa kita abaikan kita punya kesihatan. Bila kita sakit, wang dengan masa ni habis macam tu. Untuk balik kesihatan. Untuk balik kesihatan. Macam tu je habis. Tapi belum tentu dapat balik kesihatan tu. Sebab ilmu pun tak ada. Jadi kita pergi belanja ke tempat yang sama macam mana kita sakit. Jadi ke hospital juga. Hospital pun tak sertaikan masalah ni. Okey? So, apakah ciri ataupun keperluan usus kita? Ini tadi Lily dah cakap, kita perlukan bakteria baik. Probiotik ni, inilah dia sebenarnya. Inilah rahsia keremajaan. IC saya. Boy. Ada lagi tau. Okey. Dia sebenarnya ada satu kajian, ada satu kajian. Dia kata umur yang panjang ni dia ada kaitan dengan jumlah probiotik ataupun bakteria baik dalam usus kita. Maksudnya kalau banyak bakteria baik ni, maka makin lagi panjanglah umur kita. InsyaAllah, mudah-mudahan. Tapi dengan cara yang betul lah. Kenapa kena tambahkan bakteria baik ni? Sebab apa? Dalam usus kita ada lebih kurang 100 hingga 300 trilion bakteria dalam badan kita. Okey? Tapi untuk pastikan usus kita dalam keadaan sihat, 85% tu mesti bakteria baik. Okey? Contohnya macam ni ya. Ni. 100 trilion, 85% mesti baik. Kalau 85% daripada 100 trilion, maksudnya berapa trilion dia perlukan? Lebih kurang dalam 85 trilion tak? Betul tak? Dalam sekotak ni, baru berapa bilion? 60. Baru 60 bilion. 60 bilion compare dengan 100 trilion. Agak saya macam mana? Banyak beza. Berapa banyak kontainer nak kena makan ni? Kalau duit banyak tu tiga kotak sekali. Iyalah. Tapi saya suruh makan satu kotak pun kata, ya Allah. Kita nampak itu yang dikata tu masa datang keuangan. Jadi dia tu bekerja untuk kesihatan. Ya betul. Tapi dia tak faham. Dia macam ni, satu kotak ni baru 60 bilion. Kan saya suruh makan satu kotak ni, tak menyamai pun sedikit pun tak tercuil lagi. Dia punya bakteria dalam usus dia. Sebab kita perlukan 100 trilion. Yang sedangkan dia makan baru 60 bilion. Dah nampak tak beza banyak? Kalau 1 trilion bersamaan dengan berapa bilion? 1000 bilion. Ini baru 60 bilion. Baru celah gigi je. Baru celah gigi je.
Tapi tu pun dah mengucap panjang lah. Ya Allah, kena makan sari sekotak. Rahim pun penting nak cakap macam mana. Okey, kena makan ni. Sebab nak penuhkan bakteria baik dalam badan kita. Okey, apa kelebihan dia? Sebab yang ini saya tak jumpa lagi. Ini yang kedua terbaik dalam market yang saya jumpa. Kedua terbaik, Encik. Tidak, ni kedua terbaik bukan yang terbaik, ini kedua terbaik. Okey, kenapa dia kedua terbaik? Yang pertama, dia mengandungi prebiotik juga, iaitu makanan kepada probiotik itu tadi. Sebab badan kita masuk dalam badan, dia perlukan makanan untuk hidup dan dia berbiak. Jadi dia bagi prebiotik. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah probiotik yang tahan suhu dan tahan asid. Sebab bila masuk dalam badan kita, dia tahan suhu kat sini, kalau suhu dia tinggi, dia akan mati dah. Dia masuk sini, asid tinggi kan? Kalau tak cukup bagus, dia akan mati. Sebab dia punya destinasi terakhir dia adalah usus. Okay, jadi kita pastikan strain itu tahan asid dan tahan suhu. Lagi apa? Dia ada vitamin C. Ada tak kita boleh beli apa? Probiotik kalau ada vitamin C. Ini ada vitamin C dah. Dan yang keempat, dia dah ada 3 jenis berries untuk untuk antioksidan dan melawan kuman seperti kuman E. coli. Dan dia sangat berguna terutama ketika demam dan food poisoning. Tahu tak food poisoning? Keracunan makanan. Kadang-kadang kita tersalah makan kan? Ini sangat membantu. Ambillah 15 cc sekaligus. InsyaAllah kita tu membuang, lepas tu kita rasa lega dah perut kita. Dah tak payah nak jumpa doktor apa semua. Tapi keracunan makanan ni ada bahaya sebenarnya, boleh menyebabkan kematian. Kalau you tak ada benda, sebab tu kalau dalam setiap rumah perlu ada ini sebagai emergency. Betul tak? Betul. Semua ni dah ada dah, dia orang dah ada. Kena ada setiap masa masjid untuk emergency. Kadang-kadang cucu kita tersalah makan ke, demam ke, tu bagi. Okey, dah tak payah bagi makan Panadol lah. Dah, tu semua tak perlu. Okey? Jadi yang kedua, kita perlukan fiber. Fiber ni, yang ini ni. Kan saya dah cakap tadi, berapa banyaklah sayur yang kita makan. Jadi fiber boleh menggantikan kekurangan tu. Jadi kita boleh shakekan macam ni. Okey, makcik. Macam ni rupa dia. Ni fiber. You shake, you minum. Jadi berapa banyak nak kena makan? Boleh makan satu sachet, boleh makan 2 atau 3 sachet sehari. Okay, apa kegunaan dia? Kegunaan dia ni nak bersihkan poket-poket yang dekat usus kita ni. Mungkin takut ada rendang tertinggal dalam ni 8 tahun 80-an, tak tahu? Kunci tak? Lain tahun bila? Jam? 79. Mungkin rendang tahun 85 kat sini. Ada hotdog ke selit ke kan? Tak keluar-keluar. Jadi ini batu. Lepas tu kita kena ambil fiber. Cuci usus kita. Yang ini pun boleh cuci, cuma yang ini lebih kepada melembutkan najis, menguraikan najis. Jadi orang yang masalah sembelit memang sangat perlukan ini. Jadi supaya dia boleh membuang dengan senang. Okey? Okey Jai, sembelit pemain ya. Sembelit okey tak? Alhamdulillah okey. Alhamdulillah okey ya. Yang hijau tu. Yang tu kalau member 70 kan? Ni 95. Itu bayar apa? Ni 70. Fiber 90. Fiber 90. Kalau member. Member ya. Ada 20 paket. Okey. Ni set usus, saya cakap pasal set usus. Lagi apa keperluan usus? Kita perlukan enzim yang cukup. Enzim ni ialah kenapa kita perlukan enzim? Sebab enzim boleh membantu untuk menguraikan makanan. Kalau kita belajar dekat sekolah dulu, ada kelas biologi, dia ada enzim dalam badan kita, betul tak? Contohnya dekat mulut ada enzim amylase, kan? Tapi bila lama-lama, bila meningkat usia, enzim ni makin lama makin kurang. Jadi kita perlukan bantuan enzim daripada luar. Contohnya daripada ini. Pollen. Pernah dengar pollen? Mesti dah pernah dengar. Madu lah. Tahu pollen? Tidak boleh present pollen? Okay, pollen ni sebenarnya ialah enzim yang boleh bantu untuk menguraikan makanan. Dan on top of that, dia adalah makanan ataupun nutrisi yang diperlukan oleh badan kita. Sebab dia mengandungi 200 nutrisi dalam badan. Dia ada enzim, dia ada coenzim, dia ada mineral, dia ada vitamin. Boleh dikatakan hampir kesemua keperluan badan ada dalam pollen. Jadi pollen ni sebenarnya
sebelum dia jadi madu, dia dalam bentuk pollen yang kita panggil dia bunga ni. Tapi pollen tak boleh makan, apa macam madu kita tak boleh makan banyak kan, betul tak? Kita paling banyak pun kita makan sikit satu sudu kan. Tapi pollen you boleh makan banyak. Tak ada dos. Tak ada dos. Dan pollen ialah makanan yang kedua terbaik selepas susu ibu. Completed food. Completed food. Macam saya cakap tadi, badan kita nak sihat, kita kena cukupkan nutrisi kan. Inilah nutrisi yang saya cakap. Okey, kalau tak cukup kita boleh tambahkan dengan pollen. Sebab tu orang yang amalkan pollen ni, orang yang amalkan pollen ni lama-lama dia awet muda. Nampak muda, kulit pembersih. Tak perlulah nak pakai pencuci apa semua yang banyak-banyak tu, yang rapu-rapu tu tak bersih. Nampak muda. Okey? Itu enzim yang cukup. Lepas tu air yang cukup lah. Kita cakap air yang cukup ni contohnya daripada air putih lah. Kita lucun bang belakang abang. Abang nak minum. Ataupun kita boleh gunakan ni, teh lucun. Oh, teh. Teh lucun ni sebenarnya pernah dengar green tea tak? Pernah kan? Tapi yang ini ada dia gunakan teh ulung. Teh ulung ni sebenarnya lebih baik daripada green tea. Tapi memang sedap. Dia memang sedap. Dia rasa tetap macam dia lebih baik. Dan rasanya lebih sedap dan lebih baik. Kenapa dia orang ni kena makan ni? Sebab yang ni bagus untuk mata dan juga buah pinggang. So kalau badan kita ada radang pun dia akan bantu untuk sejukkan badan kita. Daripada kita makan Panadol, boleh makan benda-benda yang macam ni. Lebih pengambilan apa kan? Lebih tak apa, macam kami boil dalam satu mangkuk besar tu, periuk besar, sampai dah hilang dia punya warna dia. Jadi kita tak membazir lah. Saya suka rebus, pati dia keluar lebih banyak compare dengan kita rendam je. Jadi lebih jimat. Ni baru RM50, sekotak ada 30 cc. Okay. Uncang yang sama boleh ulang-ulang sampai dia punya warna hilang. Dia nanti dia boleh kita perlu apa, tak payah buang jadikan Uncang tu dia Jadi baja. Jadi baja. Kita boleh gunakan sebagai baja. Kita boleh letak dekat pokok. Dia akan merimbun seperti juara. Okey? Jadi keperluan yang kita perlu ialah protein. Tadi kan saya cakap pasal protein kan. Kita punya diet banyak karbo kan. Kita boleh gunakan protein ini. Ni protein. Kenapa kita gunakan protein soya? Sebab dalam tumbuhan, soya mempunyai kandungan protein yang tinggi compared to tumbuhan lain. Kenapa kita tak gunakan haiwan? Protein ada sumber haiwan juga kan, mungkin kan? Contohnya macam ayam, kambing ke lembu ke. Tapi masalah haiwan ni, dia ada hormon. Lepas tu ada antibiotik. Jadi dia akan juga ketaloson yang akan merosakkan lagi badan kita. Sebab tu kita gunakan soya. Soya ni kelebihannya, okey. First dia tak ada pencemaran lah. Yang kedua, dia ada lecithin. Lecithin tu bantu dia adalah untuk bersihkan salur darah. Bersihkan salur darah kita. Timbunan lemak-lemak. Ada lemak-lemak dalam salur darah kita, apa semua jantung ke, dia akan tolong bantu untuk mencairkan segala lemak-lemak yang terpendam dalam badan kita ni. Memang sangat bagus. Bagus untuk otak. Jadi sebenarnya berapakah keperluan protein dalam badan kita? Tahu tak? Tak tahu. Maksudnya kalau setiap 1 kilo badan kita perlukan 1 gram protein. 1 gram. Yes. Kalau 1 gram berat, 1 gram protein. Maksudnya kalau saya sekarang ni berat saya 60 tau berat saya. 60 gram. Jadi saya perlukan 60 gram. Tu satu tu berapa gram? Dalam ni dah lebih kurang dekat 5. Dekat 6. Dekat 6 sorry. 5 lah. So kalau saya perlukan 60, sepaket lah. perlukan 8 cc lah sehari. Tapi tak adalah maksudnya kita kena makan 8 cc. Mungkin kita ambil kat sini 4. Kat luar tu kita ambil protein yang lain juga. Macam tu. Telur antara protein yang terbaik selain daripada daging. Satu paket soya tu bersamaan macam makan sebiji telur ataupun kalau susu full cream segelas. Telur sebiji Telur telur saja, punya sebiji telur tak kisah. Rebus ke, goreng ke tak ada masalah. Dia punya telur sangat bagus pakcik. Telur bagus. Tapi kena pastikan telur yang tak ada hormon tu lah, yang tak ada antibiotik. Telur kampung ke. So inilah yang dikatakan sebagai set perut. Kita makan ni sekali, kita shake kan,
Masukkan semua tu shake sekali. Yes, masukkan semua ni. Ni saya perlu ni. Macam ni. Kita shakekan sekali. Kan dah senang kan? Pagi-pagi kalau nak kurus tak payah makan breakfast, makan dia sekali tu kenyang dah. Kita tak rasa nak makan dah pun. Okay? Protein tu So macam ni lah. boleh. Kita shakekan sekali dengan air. Bang ada soalan bang. Dengan es kopi. Oh bang ada soalan ni. Protein tu sesuai untuk orang yang ada apa? Sis. Ya, sesuai. Tak ada masalah. Sangat bagus. Sebab dia sebenarnya dia semata-mata protein. Dia tak ada campur lain-lain. Semua yang benda-benda lain semua dah buang. Termasuklah purin pun dia dah buang. ini Sebab protein. soya ni dia ada purin. Purin ni sebenarnya dia punya selaput dekat dia punya kacang tu. Dan kalau kita minum makan banyak, dia akan merosakkan, dia akan membebankan buah pinggang. Jadi dia dah buang benda tu, dah tinggalkan dia lah protein. Okay? Dan ada orang cakap benda ni ada masalah hormon lah kan, dia mengganggu hormon kan. Tapi sebenarnya kalau nak ikutkan, soya ni dia ada dua mazhab. Tapi dia mungkin ada kind of protein kot yang tak boleh ambil soya. Ada Dia soya luar sana mungkin, tapi kalau soya yang ini we are talking about nak Saya berani balance sebab nak propose protein. produk protein ni sebab kita memang dah jamin benda ni memang tak ada masalah. Sebab dia adalah semata-mata protein. Protein lagi satu isu dia lah GMO. Tapi boleh ambil. Macam Okey. boleh ambil macam satu boleh. So isu soya di luar sana lah, isunya ialah GMO. Macam ni syarikat memang bertegas bukan GMO. Macam Kak Yuli sendiri memang pesakit endometriosis adenomyosis. So Kak Yuli sangat-sangat minum pun soya ni. Kalau dibandingkan kalau kita nak pilih protein lain, adakah kita tahu protein lain tu tak ada pencemaran? Betul tak? Kalau kita buat, maknanya kita buat katalah 2-3 kali pun tak ada masalah ya. Minum ni. Boleh, nak buat sehari pun boleh. Nak makan sehari tu banyak kali pun boleh. Tak ada masalah. Yalah, Tak pulang pada itu. terpulang pada kita. Sebenarnya terpulang pada kita, terpulang pada kewangan kita. Kewangan kita, kemampuan kita. Kemampuan kita lah. Kan? Kalau kita macam nak buat sehari sekali ni, orang kata kan, orang kadang-kadang untuk salah pengenalan. Cubalah dulu makan sikit dulu. Orang kata istiqamah, yang penting istiqamah. Yes. Mana istiqamah. Okay? Lepas dia rasa nampak ni, dia automatik. Kalau benda tu berkesan pada dia, automatik benda tu dia beli akan datang tu, dia tak Ya. fikir. Lepas tu malam boleh buat macam ni, nak bersihkan perut sebelum kita tidur. Apa nama? Okay? Boleh makan lactoberry dengan fiber saja, shakekan. Ataupun kita nak malam ataupun sarapan pagi pun boleh macam ni. Campur dengan Vita King pun boleh. Vita King ialah kita punya collagen Badan kita dah tak keluarkan collagen bila umur kita dah masuk 30 dah tak keluarkan collagen. Jadi kita perlukan collagen daripada luar. Collagen ni untuk jantung. Jantung kita perlukan collagen. Lagi apa? Bukan setakat kulit. Orang cakap collagen sebab kulit dia sebenarnya. Tapi untuk jantung, untuk tendon. Kalau orang veteran ada masalah kan biasa lutut ada masalah sakit kan. Memang kena ambil collagen. Jadi lama-lama macam makcik emak saya, dia dulu sampai sakit lutut ni nak naik tangga pun sakit. Jadi dia ambil collagen ni, dia kata dalam kotak yang ketiga macam tu, Dapat rasa. dah boleh dah. Dia dah boleh solat macam biasa. Kaki dia tak, lutut dia tak sakit. Kena istiqamah dia cerita ni. Tapi nak kena ada duit. Itulah cerita ni. Tapi kalau kita pergi hospital pun ada duit juga tak? Tapi masalah tak selesai. Ini nak pilih yang mana. Okey. Lagi. Yang ni yang makan sehari sekotak. Dia mana masuk dalam shake tu minum. Okey? Sehari sekotak. Ni lah itu. Okey. Sehari sekotak lah. So, bila kita pulihkan kita punya usus, lama-lama hati kita akan mula okey. So, daripada masalah fatty liver ke hati rosak ke, dia akan kembali kepada hati yang sihat lah. Okey, barulah badan kita boleh berfungsi dengan baik. Okey? Jadi awet muda dan sihat apa semua. Jadi kalau katalah tadi, ini adalah benda yang kita perlukan dalam usus kita. Tapi kalau untuk merawat hati, kita perlukan lingzi. Ni lain cerita dia ni. Lingzi memang sangat baik. Jadi kalau lingzi ni sebenarnya untuk merawat hati. Siapa kata hati tak boleh dirawat? Hati boleh dirawat. Okey?
Saya cakap pasal organ hati, bukan pasal masalah penyakit hati tu kan. Sakit hati tu kan. Itu lain. Okey, ini saya nak rawat organ hati ni tadi. Okey, jadi sebenarnya inilah dia sebenarnya gigi. Cendawan, orang panggil cendawan merah ataupun cendawan. Mana tak boleh? Solat dulu lah. Boleh stop dulu. Okey, boleh ikut Zoom dulu kan? Zoom? Tak ada rasanya mungkin. Tak macam makcik boleh solat dulu lah. Rehat dulu sekejap. Ya. Mana dah makan dulu. Kita stop dulu dalam 15 minit. 15 minit boleh? Boleh. Sebab Lindsay ni agak special sikit. Dia perlukan masa lebih kurang 30 minit ke 45 minit juga. Untuk habiskan. Okey, kita solat dulu. Agak balik tak datang mana dah? Tak tahu lah. Betul ke makcik? Ni benda penting ni. Sayang ni makcik. Ini ni kalau makcik tahu ni, rasa macam dapat emas. Tak lekat dengar. Tak nak. Dengar percuma saya tak tahu bayar. Tadi tu kita usul nak cerita hati makcik macam mana nak rawat hati. Macam mana nak rawat hati? Saja tak nak. Jom rehat. Okey, rehat dulu 15 minit. Sampai 12, sampai 2, Sampai 2.50. sekarang 2.30. Dia naik atas. Saya tak nak lepas rumah lah, tak selesai. Dah, kakak balik. Ni makan dulu. Atau ni, Saya nak makan dong. dekat rumah masak lah. Atau kak bawa balik kat rumah. Makan kat rumah, kak datang balik sini. Dia tak ada. Sayang cik. Marilah Tadi dah dengar. balik. Bukan suruh beli. Dengar je. Dengar je kat juga. Dengar, kadang-kadang kita rasa kita tak perlu. Tapi kita dah pernah dengar. Kita rasa jiran kita perlu ataupun saudara mara kita perlu, kita bagi tahu dia. Sebabkan kita dah tahu. Kalau kita tak tahu, kita nak bagi tahu macam mana? Kan? Aduh. Ni dah keluar baju ni. Oh, ingatkan ada buat besok. Masjid. Masjid.